Jadi yang tu yang saya katakan tadi, Yusuf Qaradawi sebut di sini, yang tu banyak diabaikan. Dia duk nampak benda-benda yang lain, benda asas dia tak nampak. Yang dia duk nampak nak sembahyang ni atas kapet ke, atas tikar ke. Yang dia nampak tu imam ni kapet berapa lapis nak bubuh. Yang tu yang dia duk fikir. Tapi dia tak pernah fikir pun dalam poket belakang dia ada kad kredit riba. Ustaz, ya, saya ada kad kredit. Saya cakap terang-terang pada Ustaz, saya ada kad kredit, ya. Tapi kad kredit saya pakai, saya bayar sebelum dia matang. Due date dia 20 hari bulan. Kalau kita lewat baru dia naik bunga. Saya 10 saya bayar lah. Sampai bil je Ustaz saya bayar. Mana ada saya terlibat dengan riba? Siapa kata hang tak terlibat? Saya tak bayar lebih. Riba tu maknanya lebih. Saya tak bayar lebih. Dia kata tarikh dia kena bayar sebelum 20. Saya 10 dah bayar. Jadi banyak mana saya pakai, banyak tu lah saya bayar. Saya tak bayar bunga. Tapi hang lupa, setiap tahun kena bayar yuran. Yuran, jadi pegang kad tu berapa hang dapat? Kena bayar berapa ringgit? RM400. Itulah nama dia riba. Pasal apa nak bayar kalau tak pakai? Pasal apa kena bayar pula kalau nak berhutang? Itulah nama dia riba. Hang nak pakai duit aku boleh pakai duit aku. Tapi hang kena bayar yuran kat tu tahunan, RM400. Hang pakai ke, hang tak guna aku punya ke, RM400 hang kena bayar setahun. Itu nama dia riba. Di situlah mereka tangkap kita. Di situlah perangkap terkenanya riba. Kalau kita ni betul-betul tuan-tuan, orang yang beriman, Allah sebut dalam Quran, tinggalkan riba. Jaga sungguh ni, jangan duk nampak orang ni tak betul. Hak kita ni berlambak tak betul. Banyak huru-hara riba yang kita buat, tempiah-tempiah riba ni. Mereka melupakan asas bangunan secara keseluruhan, yakni mereka melupakan akidah. Mereka melupakan iman, tauhid dan ikhlas beragama kepada Allah. Berkali-kali saya sebut dalam CD, dalam YouTube, dalam Facebook, dalam internet, saya sebut tentang akidah, tentang iman. Iman ni tuan-tuan boleh, bukan sekadar boleh cakap. Iman ni dia ada bukti. Bukti beriman tu kita kena tunjuk. Maka Nabi datang kepada kita menunjukkan contoh bagaimana dikatakan sebagai mukmin sejati. Mukmin sejati itu lagu mana? Itu contoh daripada Nabi. Kalau kita mengaku kita beriman pada Rasulullah, tetap beriman pada Allah, tetapi tak ada beriman macam yang dibawa oleh Nabi, itu jauh daripada iman yang sebenarnya. Dan yang terakhir, perkara yang menjadi kesilapan umat Islam, antara perkara yang menimbulkan keresahan dan kerancuan ialah lebih sibuk memerangi masalah-masalah makruh dan syubhat dibandingkan masalah-masalah yang jelas diharamkan dan wajib diabaikan. Hari ini RTM nak buat temu ramah dengan saya selepas habis sembahyang isyak kita ni, tentang adab berendui. Perleh, kedah, perak, berendui ni biasa. Jadi mereka main nak tanya, berendui ni bid'ah ke, haram ke, sunat ke, harus ke, syubhah ke, makruh ke apa? Sebab ada ustaz dia kata bid'ah pasal dia bawa buah nyok. Duk cukur jambul tu, kemudian rambut tu duk bubuh dalam buah nyok. Nyok mumbang ke apa ke. Jadi bid'ah, Nabi tak nak buah nyok. Ni dia yang Yusuf Qaradawi duk kata. Tak habis-habis duk bincang hal ni. Duk bincang tak habis-habis. Makruh sana, makruh sini. Apa hukum sapu muka lepas sembahyang? Bergaduh. Elok kita nak sapu muka tu, dia tarik tangan, jangan sapu, bid'ah. Yang kita ni Assalamualaikum warahmatullahi, nak sapu lah, dia pegang tangan, bid'ah. Ketak tangan kita, tak apa balik ni, dosa, masuk neraka. Astagfirullahalazim, masuk neraka tu. Duk bergaduh pasal sapu muka tak habis-habis. Duk bergaduh tentang baca Quran di kubur.
Kita ni orang Kedah ni tuan-tuan orang Kedah saya Perak. Di Kedah ni lepas mati ke apa, ke baca Quran di kubur. Oh, bid'ah, syirik, haram, Nabi tak buat. Subhanallah. Saya kadang-kadang tuan-tuan ni sampai kelar ni. Dia buat apa di kubur? Baca Quran. Tu nak marah siapa? Lain kalau dia joget. Tidur breakdance atas kubur. Betul lah. Hak dalam kubur tu tengok. Gila ke apa buat-buat ni? Dia baca Quran. Dia buat apa? Baca Quran ni tang mana pun tak apa tuan-tuan ni. Jangan dalam jamban je. Jangan tuan-tuan tu buat alim pula. Duk berak dia baca Quran. Yasin wal Quranil hakim. Jangan. Dosa. Tuan-tuan terajam pintu dia tu. Ambil Yasin dia tu. Tapi bacalah tang mana pun. Dalam kereta, dalam bas, dalam kapal terbang, feri Kuala Kedah ni. Tak apa. Duk beratok beli tiket nak pergi Langkawi punya panjang 4 jam baru dapat tiket. 4 jam tu dah baca Quran, tak apa. Lama-lama orang depan tuan-tuan semua beralah. Tak apa Pak Haji, pergi dulu. Kami tak larang nak dengar ni, pergi dulu. Lama-lama tuan-tuan pergi dapat kaunter depan sekali tuan-tuan. Di pasal apa yang kita nak bergaduh? Wirid lepas semayang bid'ah, talqin bid'ah. Yang ni lah dia kata. Sedangkan banyak lagi benda haram yang jelas-jelas haram. Kenapa tak pergi cakap itu haram? Kenapa tak cakap? Kenapa tak cakap konsert tu haram? Cakaplah. Pergi cakap. Hak main masjid ni kira baik dah. Sampai tak boleh salam. Tak boleh sembahyang. Tak boleh bersalam lepas sembahyang asar. Nabi tak buat. La ilaha illallah. Dia tak kira pula hak duk salam perempuan jantan, hak batai sembahyang dia tak kata haram lah. Siap berlagak pipi dengan pelakon Bollywood ke apa ke. Yang tu lagi haram. Sembahyang asar bersalam tak boleh. Betul. Ni yang jadi masalah kita ni. Yang jadi orang Melayu bergaduh, jadi orang Islam berpecah. Dah lah yang mai masjid tu sikit, mai tu pula bergaduh pula. Cuba tuan-tuan tengok nasib orang Melayu kita. Ramai. Orang Melayu ramai. Tapi jarang main masjid. Hak mai tu pula bergaduh. Satu nak baca bismillah, satu tak mau baca, terus nak baca alhamdulillah. Kawan itu imam baca bismillah, kawan ni mufaraqah. Awak hang mufaraqah, mana ada Nabi baca bismillah, Nabi terus baca alhamdulillah. Oh gitu pula. Amai naik apa? Naik kereta. Mana ada Nabi naik kereta? Nabi naik unta. Pian naik unta. Oh boy, haru biru betul. Hampir Mekah naik apa? Berterbang. Bagus. Masjidil Haram berapa tingkat? 3 tingkat. Nabi Muhammad ada buat masjid 3 tingkat. Jangan cepat-cepat kata bid'ah. Kalau nak kata bid'ah tuan-tuan, Kaabah tu tak ada ekor. Tak ada ekor tuan-tuan, runtuh, buang semua, biar tinggal Kaabah ketui situ. Tak ada tingkat-tingkat. Lah ni tingkat lagi, naik lift lagi, naik tangga eskalator lagi. Siapa yang berani kata buat masjid 3 tingkat tu bid'ah? Buat masjid kan nak ibadah. Tadi kalau kita kata Nabi naik unta, kita naik kereta, itu lain ustaz, itu bukan bid'ah. Tak apa, itu bukan termasuk benda ibadat. Ni benda ibadat je jadi bid'ah. Masjid bukan benda ibadat. Berapa banyak masjid orang kafir buat? Berapa banyak masjid ni orang bukan Islam yang buat, duk tacak, duk simen semua. Ada Nabi benarkan orang bukan Islam buat masjid, pasal faham benar pula. Jadi jangan kita nak jadi satu benda masalah. Sapu muka ni lepas semayang. Ni makna semayang, beberapa perbuatan, perkataan daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar, disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nama dia semayang. Bila dah habis salam, itu bukan lagi semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah tak semayang lah. Terus korek telinga, tak apa. Terus korek hidung, tak apa. Sampai habis ke dalam hidung, tak apa. Habis salam je, sapu muka, Astaghfirullahalazim, tak apa. Sebab dia bukan dalam semayang. Semayang tu dari takbir sampai salam.
Bila dah habis salam, dah habis. Habis sapu lah. Ada yang sapu berdatang ni. Kalau dia sebut kita apa pun dah tak. Ada hak sapu dia cek je. Assalamualaikum warahmatullahi. Cek je. Cek saja pun ada juga. Ada hak stop. Macam-macam. Hantam sajalah labu. Benda tu bukan semayang. Apa nak bergaduh? Bid'ah kejadah bendanya. Taknya salah. Apa yang nak bergaduh? Yang salahnya tengah-tengah semayang sapu muka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu baru salah. Mana ada perbuatan nyapu muka tengah semayang. Nabi larang. Kalau habuk di dahi pun Nabi larang sapu, tuan-tuan. Tuan-tuan semayang atas kapet. Bila semayang ada pasir melekat di dahi. Selagi mana belum habis semayang, Nabi larang sapu. Kita semayang di tengah padang pasir ke tanah ke apa ke. Bila kita sujud, pasir tu melekat di dahi. Kita berkata, alhamdulillah. Yang ni nama dia tak warak, makruh. Biarkan kita menghenakan diri. Biarlah pasir melekat pun tak apalah. Kita pun asal pada pasir, kita pun asal pada tanah. Sebab tu mazhab Syiah, dia bubuh siap batu pula. Dia semayang atas batu, duduk sujud atas batu pula. Orang sujud atas batu. Kita menguasai pada tanah. Inilah kehenaan kita. Taklah disuruh jadi Syiah. Tapi dia pun buh tanah, buh batu tu sebab nak henakan diri. Kita tak suruh lah macam itu. Kita ahli sunnah wal jamaah semayang atas kapet. Silakan. Jika takdir atas kapet kita ni ada pasir, anak-anak batu melekat di dahi, makruh sapu. Sebab tu bila habis semayang baru sapu. Tu yang asalnya datang. Buat apa yang kita kata bid'ah? Bergaduh siang malam kata bid'ah sana, kata bid'ah sini. Yang haram betul-betul kita tak jaga. Kita duk lebihkan kepada benda makruh atau benda syubhah. Baik. Ada sebahagian orang yang suka terhadap masalah khilafiyah. Dia duk bincang masalah lukisan. Ni ustaz macam kita kan, macam gambar ustaz tu. Dia duk dubuh dalam masjid tu kira elok gambar tu ustaz. Duk tak habis-habis lagi. Tak habis-habis lagi gambar ni ustaz, macam kita buat gambar tuanku, gambar menteri besar dalam jabat. Apa hukum ustaz tu? Tak ada pemujaan kau ustaz. Duk bincang gambar sebela tak habis. Sekarang abang puja ada gambar tu. Kalau abang ambil colok, abang tu baru haram. Yang ni mana ada puja. Nyampau aku tengok Ustaz Kazim. Yang tu banyak tuan-tuan. Jadi dia bukan pemujaan, dia berbentuk sekepil, goresan-goresan semata-mata. Tapi ada orang yang bergaduh. Tak boleh. Gambar apa pun tak boleh. Sudah. Ada pula yang bubuh gambar anak dia. Ustaz tu kata pula kena pangkah tengkok. Tidak dia hidup. Ambil marker pen pula pangkah pula. Anak dia balik tengok, mak, Ali Baba punya lapuk nak mai. Mak dia pakai pangkah. Habis gambar dia pangkah belakang. Macam-macam. Tu nama dia khilafiyah. Gambar ni khilafiyah. Tuan-tuan buka Bahrul Mazid jilid 11. Tuan-tuan buka kitab Halal dan Haram Yusuf Qardawi. Khas membincangkan bab gambar je. Bab gambar je. Yusuf Qardawi kata kalau gambar tu sekeping, bukan berbentuk macam ini. Ini berbentuk 3D, 3 dimensi. Boleh pegang, boleh tengok. Ini, itu nama dia patung. Patung tidak ada khilaf. Haram belaka. Gambar kalau tak sempurna, macam gambar kepala saya ke kepala Ustaz Ghazali itu, tak sempurna, harus diletakkan sebagai langsir dalam rumah. Berdasarkan pada perbuatan Siti Aisyah yang letak langsir gambar binatang. Langsir gambar binatang. Rasulullah nak semayang, terganggu Rasulullah. Rasulullah kata, kamu alihkan langsir ni, kau runsin tengok gambar ni. Siti Aisyah pun buka langsir tu, dia gunting-guntingnya langsir tu, dia buatkan lapik bantal. Kepala burung belah sana, kaki bantal belah sini, ekor badan belah sini pula. Nabi tak larang. Maka ulama-ulama kata kalau gambar tu tak berbentuk, tak satu bentuk macam itu, harus dipamerkan. Tak salah. Itu nama dia khilafiyah. Kita duduk bergaduh itu salah. Sebarang gambar haram. Tuhan ambil IC dia gambar. Itu tak apa. Oh, tak apa pula dah. Laju je sebut tak apa. Tadi hang kata haram. Tuhan nak pergi Mekah, nak buat visa lah apa semua ada gambar. Lagu mana cerita. Sebab tu nama dia khilafiyah.
selagi mana tak berbentuk, tak berpatung, boleh pegang berbentuk macam benda ini, silakan, tak menjadi masalah. Baik. Ada yang suka membincangkan tentang lagu. Lagu ni ustaz kira-kira haram ke ustaz? Saya dengar satu ustaz tu dia kata lagu ni haram. Tapi bila saya main ceramah ustaz setiap menyanyi lagu Hindustan lagi. Saya pun dengar lah kereta tadi, siapa ceramah lah. Rasa pernah dengar tapi di mana ya suara tu. Itulah petang tadi tu dia pasang lagu. Saya ceramah di Perlis, tempat Ustaz Yusaini. Saya siap nyanyi lagu Hindustan lagi. Dost nara, pyar nara. Petang tadi punya lagu. Salah tu menyanyi lagu. Adakah salah nak menghiburkan hati? Tak salah. Yang lagu yang salah tu apa? Saya dah sebut dah. Ada 5 syarat lagu tu menjadi haram. 5 syarat. Pertamanya apa? Lirik yang haram. Andaikan matahari terbit dari barat. Lagu dangdut no. Tak akan goyang cintaku kepadamu. Udah nak kemat pun nak cinta lagi. Lirik macam ni lah yang haram. Lirik macam ni yang haram. Dermaga saksi bisu, waktuku kucup keningmu. Dia bukan isteri kamu. Ini kucup pun siapa? Yang ni jadi haram. Lirik tu. Yang keduanya, dipersembahkan dengan cara yang teruk. Melompat sana, terkejang sini, ada perempuan bercampur menyanyi di belakang, menari sekali-sekali, mendedahkan aurat. Yang itu yang haram. Yang ketiganya, apabila muzik itu ada muzik-muzik yang melalaikan sampai lupa kepada Allah. Okey, sampai lupa kepada Allah. Yang keempatnya, apabila bercampur laki-laki dan perempuan yang mendengarnya. Yang duduk menari di bawah tu, bercampur laki perempuan sambil minum, confirm haram walaupun lagu nasyid. Saya duduk menyanyi lagu nasyid kepada orang yang duduk menari sambil duduk minum arak di bawah. Barakallah, duduk menyanyi situ. Puak-puak tu, ya, bravo, Mahathir. Bukan, Maher Zain. Mahathir lepak. Oh, silap. Kawan mabuk, dia masa sebut pun suka dia. Walaupun saya duduk menyanyi, insya-Allah. Saya ni laki-laki, sebelah saya perempuan, kami duduk lagu tu pelajar college, insya-Allah, haram je ke? Walaupun dia menyanyi nasyid, hak penerimaan di bawah tu, sampai dia lupa, sampai dia tak tahu nak apa lah, dia khayal, maka haram. Itu yang jatuh haram lagu. Kalau tuan-tuan dengar dalam radio, tak apa. Sebab itu di negara Arab, juruhebah perempuan boleh jadi juruhebah. Di Arab Saudi tu, juruhebah radio perempuan. Pasal apa perempuan? Pasal kita tak nampak, suaranya saja dengar. Kita tak nampak mukanya. Bila tak nampak mukanya, harus jadi juruhebah. Macam Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan isteri-isteri yang lain. Bila nak bercakap dengan mereka, kena dibalik langsir. Kenapa kena balik langsir? Supaya tak tengok muka. Pasal apa? Pasal boleh dengar dengan suara. Bila dengar suara, dibenarkan. Maka radio tu ibarat langsir. Kita tak nampak muka, kita tak nampak bentuk muka lagu mana, kita dengar suara dia saja. Ya tuan-tuan, bersama saya dengan Eli Hazrah Hanafi dalam radio Kedah Kedah FM. Bersama dengan saya saja, Mak Yang di sini. Tak apa. Ada hari ini kita akan belajar, dan kita akan belajar sedikit tentang petua orang dulu-dulu. Saya boleh panggilan tuan-tuan. Hello, siapa di sana? Tak apa. Ni Mak Ngah ni, Bukit Raya ni.
Ya, manga. Apa betul manga? Betul orang dulu-dulu manga. Ni manga nak abang kan. Kalau kita ni tak mau berubah cepat, jadi orang tua-tua dulu kata kalau kita makan nasi, tak usah lap kat kain tangan tu, lap kat rambut. Nanti jadi hitam rambut. Oh gitu manga ya. Jadi manga rambut sekarang tak berubah. Manga berubah habis dah lah. Tak jadi pun manga abang je lah. Jadi kita duk dengar dalam radio suara manga, manjang apa semua ni, maka dia khilaf. Dia tak jadi aurat. Sebab kita tak nampak dia. Tetapi kalau kita tengok bentuk tubuh dia duk menyanyi perempuan tadi, yang itu baru ada ulama mengatakan haram sebab dah terpaku di hadapan kita. Tapi yang itulah yang duk bising. Lagu ni boleh ke tidak? Begitu juga dengan purdah. Ya, purdah ada yang kata wajib, ada yang kata sunat, ada yang marah pakai purdah, ada yang suruh buka purdah. Okey, ada yang tak nak buka purdah, marah bila disuruh buka. Buka lah, saya polis, saya nak tengok lesen. Gambar kamu buka purdah, tengok sikit pun nak tengok betul ke orang ni. Tak nak, haram kata dia. Bila paksa suruh buka, misai penuh, patutlah haram. Nyamar no? Jadi tuan-tuan kita duk tengok benda ni yang jadi pertikaian sesama-sama kita. Seolah-olah tidak ada keinginan baginya kecuali nak mencipta suasana panas di sekeliling. Siapa tadi adat berendui tadi? Kita kata bid'ah. Saya baca satu kenyataan satu ustaz, dia kata bid'ah. Nabi mana ada buah nyok tu? Kalau buah nyok tu salah, lempak buang je lah. Kalau buah nyok lah punca jadi bid'ah, lempak buang. Tak ada ayak dia minum, fikrah dia punya daging ke apa benda diisi dalam tu pergi makan, gaduh siapa? Orang dulu-dulu buah nyok tu pasal rambut tu tak nak bagi terbang. Bila kita cukur, kita buah tu rambutnya tak terbang. Satgi depa nak tanam. Bila buah dalam piring, lalu kat kipas angin lagu ni. Kipas angin jenis ni. Waktu dia lenggok belah sana tak apa lah. Kita bodoh cukup buah sini, cukup buah dalam piring. Tengok dia lenggok main kat kita, bung terbang. Sudah lagu mana ni. Jadi kalau buah dalam ayak, dia tak terbang dah lah. Tu tujuan orang dulu-dulu. Kalaulah buah nyok tu jadi bid'ah, terus buah lah. Saya pun tak setuju rambut bubuh dalam buah nyok. Sebab Nabi suruh timbang. Tuan-tuan cukup botak budak tu, Nabi suruh timbang. Berapa berat? Tuan-tuan sedekahkan pada fakir miskin dengan harga berat emas atau berat perak. Ada ulama kata perak, tapi kita pegang emas. Kalau tuan-tuan dah bubuh dalam buah nyok, rambut tu jadi berat. Bila timbang jadi 5 gram, mahalnya tak payah, berat. Kalau tak timbang, kalau tak berat, segram aja. Segram baru RM2. Jadi kalau tuan-tuan nak buat berendui ke apa benda ke, tak usahlah bubuh nyok. Jadi berat rambut. Tapi bubuh buah nyok tu tak salah. Tak salah. Apa salahnya? Tak salah. Cuma yang jadi masalah dia bila dah bubuh rambut di dalam buah nyok tadi, rambut tu dah jadi berat. Bila dah jadi berat, dah tak ikut yang hak Nabi suruh timbang rambut. Akhirnya dah lebih daripada hak. Jadi kalau kita kata bid'ah, kita kata bid'ah buah rambut dalam buah nyok. Kenapa kita tak kata bid'ah juga tabung beras kunyit? Yang tu pun kena buah juga. Beras lagi mahal daripada buah nyok. Duk tabung beras kunyit, pengantin balik, pengantin sampai tabung boba. Orang mati tabung. Yang tu lagi hura. Orang mati tabung dalam rumah, tabung pada dapur sampai ke depan. Buat apa ni mak? Pak hang mati. Ni kita nak pulih rumah. Kalau tabung ni jadi apa mak? Taklah kita mati. Oh. Anak pun balung sekali lah dia pun tak mau mati. Kita pergi berubat dengan bomoh. Bomoh kata rumah hampa ni kotor, orang duk tanam rata ni. Daripada dapur sampai bilik tidur semua ada benda ni. Tak apalah, kita buang lah. Ada beras tak? Kunyit ada bawa tak? Bawa beras, bawa kunyit. Jadi yang ni kena tabung pukul 12 malam. Daripada pintu dapur tu membawa sampai ke pintu pagar depan. Masa tabung tu jangan duk cakap apa. Kalau cakap tak jadi.
Isterinya, anak-anak pun duduk, kalau boleh duduk sempat, takut terkena pasal mereka tu nak keluar, takut hinggap kat kita pula. Dengar lagu tu kau naik bulu rumah ni. Jadi masa kacau tu baca ayat kursi lah. Ni beras ni kita buat banyak lah. Rumah besar 8 bilik kena lagi banyak. Bawa sekampik tu. Subhanallah. Yang tu lagi bid'ah tuan-tuan. Orang Afrika usah kutip beras sebiji-sebiji, kita melempak je. Hantu nak makan. Kenapa tak lawannya itu? Lagi banyak tuan-tuan. Duduk tepung tawar. Dia kata dalam kenyataan, dia kata merendui itu haram. Pasal apa? Pasal pakai songkit membazir. Anak tu Noi tu buat pada songkit, duk hias tali tu dengan warna-warni tu. Boh sangkit pula. Kalaulah Noi tu songkit haram, kalau kita pergi ambil pingat tu saya pakai kain batik, kain songkit, kain pelekat sudah. Pasal apa ni nak pergi ambil pingat pakai kain songkit tu pasal? Pengantin pakai kain songkit pun salah lah. Salah tang mananya nikmat. Ada yang kata pula berendui ni itu membazir pula, dia buat kenuri. Kenuri mana membazir? Bagi orang makan. Bagi orang makan ni membazir kah? Hamba habis berapa ekor lembu? 5 ekor, ramai-ramai membazir. Apa ni? Lah, bagi makan bukan membazir. Habis tak? Habis Ustaz. Dengan gigi-gigi lembu dia buat balik habis. Tak tinggal langsung puak-puak ni dekerak habis Ustaz. Membazir apa? Yang bazirnya sembelih lembu pergi lempak tengah pedang. Itu baru membazir. Kita jemput orang bagi makan, Nabi suruh buat. Silakan tuan-tuan, kita tak boleh kata kenuri ni membazir. Bagi makan orang tidak membazir. Melainkan jika ada perkara-perkara lain yang dibuat dalam kenuri itu yang jelas membazir. Yang tu baru membazir. Bagi makan orang, jamu orang makan tidak membazir sampai bila-bila. Malah dituntut mengikut keperluan tuan-tuan. Yang jatuh tak bolehnya tanah banyak, duit tak ada, pergi jual tanah nak buat kenuri. Yang tu baru betul. Pergi pinjam alung nak buat kenuri, yang tu dilarang lah. Pergi pinjam ceti nak buat kenuri, yang tu dilarang lah. Sekarang duit tuan-tuan ada 500 juta, tuan-tuan buat keluar 50,000 nak jamu orang makan. Itu bukan membazir, itu namanya pahala. Baik. Dia kata orang macam ni kegemaran dia ialah menciptakan suasana panas di sekeliling dan berusaha memaksakan pendapatnya diterima oleh orang lain, sedangkan mereka lalai terhadap persoalan-persoalan besar yang berhubung dengan wujud dan lenyapnya umat daripada peta dunia. Dia ada kisah benda bid'ah. Dia tak tahu yang ekonomi kita makin lemah. Ekonomi kita dah tak dipegang lagi orang Islam, dah banyak dipegang dia bukan Islam. Yang ni yang lebih kena kuat, perkukuhkan ekonomi. Dia ada kira pi kubur tu perempuan haram, pi kubur bid'ah haram pula dah. Ada yang kata pula makcik nak pi kubur Ustaz dia faham bang, kalau orang uzak tak boleh pi kubur. Tu kah? Makcik haid kan? Haid tu nak pergi tengok arwah, kubur arwah suami makcik. Dia kata haid tak boleh pergi. Awak tak boleh pergi? Tak tahu. Kubur bukan masjid. Ada pula kata orang perempuan sekarang haid pun boleh masuk masjid. Dia kata pasal tak menitik dah. Orang dulu yang Nabi larang pergi masjid pasal menitik. Oh gitu pula. Yang ni saya jumpa di Pulau Pinang. Dia kata sekarang ni orang perempuan dah tak menitik dah. Kalau haid semua pakai aduk lapik semua dah. Iklan tengah berita. Tengah-tengah berita tu iklan. Dengan menggunakan kotek, saya bebas bergerak. Terlompat iklan apa kena. Kita tengah berita pun terkejut. Anak kita, ayah, tu benda apa ayah? Tisu. Tuala wanita. Nanti anak satu nak buat apa kamu? Dia kata bebas bergerak gitu dia. Dengan sebab dah tak menitik. Oh, zaman dulu-dulu ni maknanya perempuan kalau haid tu menitik dengan mak ayah. Dia faham gitu kan maknanya pergi market haid. Nitik, ya Allah banyaknya haid. Apa punya teruk ni tuan-tuan. Perempuan zaman Nabi pun macam kita lah juga. Semuanya ada tuala wanitanya. Orang perempuan ni sama ada konteks ke, ada stay free ke apa ke benda ke, dia tetap haram masuk dalam masjid sampai kiamat. Tapi dia bawa pembaharuan pula. Dia kata dulu dulu benar yang tak bagi masuk masjid tu sebab menitik. Sekarang dah tak ada dah, boleh masuk, tetap haram. Jadi pahaman-pahaman inilah yang mengganggu kita, yang jadi confuse.
Yang jadi kita ni pening kepala. Betul tak betul, salah ke apa ke, ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan kes-kes macam ini, tuan-tuan kena keluar daripada masalah syubhah. Tuan-tuan kena keluar daripada masalah khilafiyah. Tuan-tuan kena keluar daripada masalah itu. Macam tadi, kes jual mak dengan hutang. Ustaz ni kata harus, ustaz ni kata haram. Kalau tuan-tuan nak selamat daripada dia, beli cash. Senang cerita. Selamat. Salah dia ustaz. Saya kalau ada duit, memang saya beli cash. Ustaz tak payah abang, tak apa. Ni saya tak ada duit. Kalau tak ada duit tu ustaz pakai barang amal. Pakai gelang getah. Oh, masalah ni. Taklah nak rantai, pakai tali rapiah. Duduk di rumah pakai tali rapiah. Okey-okey lah sikit. Apa masalahnya? Boleh ambil siput sedut pun boleh. Gantung siput sedut dan dia pun cantik dah. Lawa lah. Apa yang jadi masalah sampai kita nak buat benda haram? Ataupun kita termasuk dalam khilafiyah? Oleh kerana ramainya orang yang mementingkan perlawanan terhadap dosa-dosa kecil dan melupakan dosa-dosa besar yang menjerumuskan dan membinasakan, sama ada dosa keagamaan seperti paranormal. Yang sekarang banyak orang duk tikai ni membina binaan di kubur. Ada satu orang tanya pada saya, ustaz, membina binaan di kubur ni makruh kan? Ya. Tu nak buat macam mana ustaz? Tu pok-pok ni semuanya buat bina kubur. Saya kata di Kedah tak ada bina kubur, di Kedah batu nisan je. Pulau Pinang batu nisan. Perak, Tepin, Parit Bunta, Bagan Serai pun batu nisan. Hak belah kubur ada binaan ni membawa daripada Ipoh sampai Kuala Lumpur. Kubur di lawa-lawa tu, yang tu haram tu. Yang tu yang salah tu. Ada makruh, ada kata haram. Dia kata kat saya, ustaz, boleh dah ustaz? Saya ni, saya suka rela ustaz. Saya pergi pecahkan binaan ni tak ustaz. Dan saya tak boleh tengok ustaz. Oh, semangat betul tuan-tuan. Benda tu benda kecil. Kalau hang buat tu mengakibatkan benda besar, tu sah. Kaedah usul tak bagi. Benda kecil punya paksa hang nak buat, hang rosakkan sampai dia akan menimbulkan pergaduhan yang besar. Lebih baik diam dan buat kempen yang baru. Digalakkan anda jika mengebumikan jenazah di sini tidak dibenarkan membina sebarang binaan. Dah. Buat macam itu aja. Jangan hang pimbik hema, pimbik meretun pula, pi katok pula, lagi bergaduh. Selak-selak hang pula dimasukkan dalam tanah. Tu pula jadi kat hang. Ambil hang duduk diam-diam. Tu kaedah dia. Disebabkan kita ni duduk sibuk dengan benda-benda kecil, kita lupa dengan dosa-dosa besar yang menjerumus dan membinasakan. Dosa besar ni apa ustaz? Dosa besar yang membinasakan ialah dosa-dosa yang berkaitan dengan dosa agama. Seperti paranormal, syirik, hantu. Duk berubat hantu ni macam-macam. Nak rambut, nak kuku, nak segala bulu, nak rambut, nak darah, nak ayam, nak darah kambing. Ini benda syirik. Kita duk jamu tepi sungai. Kenapa tak kacau? Kenapa kita hari ni saka ni kita duk ikut cakap bomo? Oh, hang ni saka ni, saka. Saka hang ni kena jamu. Kalau tak jamu dia main duk kacau. Kita pun jamu. Ada tak kerih lama di rumah? Kalau ada awak main kat saya. Ada tak setrika lama ke, pedang lama ke? Kalau ada awak main. Tu yang punca dia duk kacau kita tu. Jadi hampa ni tak larat nak pegang kerih ni berat. Jadi hampa memang keluarga hampa memang tak tanggung. Selagi kerih ni duk ada dalam bilik hampa tu, selagi tu dia main. Lah ni kerih tu main kat saya lah. Saya tahulah cara nak buat lagu mana. Kita pun ambil dengan lapik kuning bagi kat dia. Dapat kat dia jual kat museum. Dapat 50,000. Apa ada pada kerih tuan-tuan yang kita duk percaya ni? Duk percaya pasal apa? Ustaz, kerih saya tegak ustaz. Dia boleh buat demonstrasi tegak. Fak tegak. Nak kata apa? Ni kalau saya kata ustaz, terbang pergi rumah Haji Mat. Dia cari Haji Mat. Jenuh lari Haji Mat. Tuan-tuan, yang menerbangkan itu ialah jin. Jin. Sekarang yang terbaru sekali ialah
memasukkan korin ke dalam badan orang yang sakit untuk melawan jin di dalam badan orang itu. Ini yang terbaru saya jumpa. Semalam jumpa. Siap baca doa lagi macam baca Quran tu. Dia kata badan kita ni ada jin. Jadi kita masukkan jin lawan dalam badan dia. Hebat. Kita boleh harap pula jin masuk dalam badan dia. Lawan. Jadi atromet jin tu. Dia masuk di pangkahnya. Mana boleh berubat dengan jin? Haram. Ini benda yang besar orang Islam sekarang ni. Semakin kuat mengaji, semakin kuat percaya pada hantu. Percaya hantu tu boleh buat macam-macam. Umat Islam, dia kena takut dalam dua benda. Aku ingat dia nak habis dah. Dia sambung dua benda pula dah. Dah lah panas dia berpasal ekor malam ni. Dia duduk tengok ekor. Kita ni nak takut hanya dengan dua perkara je. Yang lain jangan takut. Apa dia dua perkara ni? Malam besok saya habaq di Masjid Kepala Batah. Kan? Dua benda ni ya yang takut. Yang lain jangan takut. Yang tuan-tuan duk takut hari ni banyak. Ikan tek takut. Hantu takut. Nak kencing pun takut. Abang tu nak kencing tu minta izin dulu. Nak kencing tengah jalan tu berhenti menyacak motor. Menonok masuk kelapa sawit. Awaknya abang nak kencing. Duk tahan lama ni. Isteri kata minta izin abang. Oh kita tak tahu rumah siapa duk kencing tu. Kita pun pergi kencing minta izin. Tok nenek, cucu tumpang kencing. Tengok-tengok dia jawab, bila masa aku kahwin dengan tok kamu. Terus terberontak terus kencing dia tuan-tuan. Sebab itu orang tua-tua dia ada pesan. Dalam hutan ke, kita ni duduk berkongsi. Kita ni sebenarnya duduk berkongsi alam. Dalam masjid ni, tuan-tuan jangan nampak tuan-tuan saja ada. Jin pun ada. Dia duduk atas kipas ke, dia duduk sebelah kita ke. Setan pun ada, sebab tu kita mengantuk. Sekali lagi tuan-tuan pergi jalan turun bawah, tak ada siapa nguak. Tobatlah home kalau ada. Duduk di sini ni, ya Allah, punggung gatai. Duduk nak garu saja, duduk gatai. Sekali lagi tuan-tuan berjalan, tak ada siapa garu punggung. Sebab setan duduk garu tuan-tuan di punggung tu. Maknanya kita berkongsi alam. Kadang-kadang kita kencing pada lubang. Sebab tu Nabi larang lubang tu dikencing. Sebab ada benda di dalam tu. Ular, lipan. Kadang-kadang dia tu siapa ustaz? Faham je lah. Bila dia tengah duduk landing, datang ayahnya kata dia. Main kasar nampak. Bau kencing tu pula petai, jerin semuanya ada. Kopi gano lah apa lah, pening lah hamba Allah tu, marah lah dia. Sebab tu orang tua-tua pesan, kalau kita masuk ke hutan ke mana ke, kita kena ramah. Maksud ramah ni bukannya jadi hura-hura, bukan jadi hura-hura dalam tanda dalam hutan tu. Oh, hang pergi mana oi? Duk solok. Oh ya, bukan. Bukan macam itu. Dia kena tepuk pokok tu. Dah besar pokok ni. Dulu aku datang kecil je. Nampak? Dulu aku datang kecil je, sekarang dah besar. Kalau ada lah orang-orang yang duduk di sekitar itu, oh dia ni regular customer. Dia pernah datang lah. Terus saya ngaco dia lah, terus saya nyakat dia lah. Dia dah pernah datang, dia tahu serba-serbi. Itu petua orang dulu-dulu. Tapi kita dah tak ikut petua ni, tak salah dan tak syirik petua. Dulu jalan ni lah, aku duk pergi lalu lalang lah. Sekarang dah semok dah. Kalau dia dengar pun, oh dia pernah main dah. Aku yang tak tahu semok tempat ni. Dulu rasa macam mana? Dia sendiri cakap. Terus saya kacau lah. Tapi bila tuan-tuan buat satu-satu benda, itu yang saya katakan, jangan buang air panas dalam longkang. Sebab kadang-kadang di longkang itulah tempat anak dia bermain-main. Nabi kata sebelum kita tidur, jangan kita makan di atas tempat tidur, ataupun jangan kita tak basuh tangan dengan bersih. Bila bau makanan, dia akan datang. Sebab dia mempunyai deria bau dan suka menjilat. Jin ini, setan ni tuan-tuan, dia termasuk binatang, makhluk yang suka menjilat.
Jadi bila tangan tuan-tuan ada bau makanan, sebelum tuan-tuan tidur, dia akan jilat tangan tuan-tuan. Dan bila dia jilat tangan tuan-tuan, dia mai tindih badan tuan-tuan. Tak percaya dengan apa yang saya cakap, malam ni singgah nasi kandar, beli nasi kandar, makan kari, tuan-tuan jangan basuh tangan, lap dengan tisu je. Tengok dia mai ke tak mai. Kalau dia tak mai, jumpa saya besok di masjid Kepala Batas malam besok. Ustaz bohong, saya tak mai Ustaz. Kalau dia mai, duk diam-diam sudah. TST, Thousand Mata. Dia mai tuan-tuan. Sebab apa saya buat? Sebab saya cakap, sebab saya buat. Saya buat. Bila saya baca hadis tu, saya nak test. Saya tak basuh tangan sangat-sangat, duk dia bau makanan lagi. Dia mai sungguh. Dia mai mula-mula pada kaki tu. Kita terasa sejuk pada kaki tu dia mai. Baru kita nampak, dia mai. Tapi tuan-tuan jangan gabra. Relax bro. Tuan-tuan baca ayat kursi. Tak boleh baca tu Ustaz, mai mulut ketak semua, tak boleh. Baca di dalam hati. InsyaAllah dia lari. Yang hantu tak payah takut, rimau tak payah takut, orang tak payah takut. Yang kita disuruh takut dua. Apa dia dua? Malam besok saya sambung di masjid Kepala Batas, masjid apa tu, Pekan Kepala Batas. Baik, dia kata baik kita jaga sihir. Sihir. Berapa banyak orang yang nak bagi bercerai, dia guna sihir. Nak bagi pengasih, dia guna sihir. Sebab tu doa yang saya duk bawa pada tuan-tuan, doa untuk mengelakkan daripada disihir. Dan doa pengasih yang doa. Bukan jampi serampah, bukan minyak senyonyong, bukan minyak dagu. Tu yang saya duk edarkan tiap-tiap bulan. Malam ni pun saya bawa lagi. Doa ni gunalah untuk mak mertua yang suka bergaduh dengan menantu tak baik dengan mertua. Isteri yang duk bergaduh dengan suami, anak-anak tak sayang pada mak bapak. Baca doa ni, jangan duk ambil sihir. Ini sihir benda syirik. Jangan duk ambilkan bomo. Bomo ni bahasa Arabnya kahin, arraf, ataupun menjadikan kubur sebagai masjid. Yang ni di negara seberang kita. Sampai tok-tok guru mereka punya kubur jadi masjid. Pakat duk menyandur, duk baca Quran. Yang ni dah teruk, kita pun tengok kesian tuan-tuan. Mereka ni duk sanjung wali ni. Sedangkan kita baca, dia tak boleh dijadikan masjid. Menyembelih binatang untuk orang mati. Meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam kubur. Meminta kepada mereka mengkabulkan hajat dan melenyapkan kesedihan. Contoh-contoh semacamnya daripada hal yang mengeruhkan akidah tauhid. Begitu juga dengan dosa-dosa sosial. Tadi dosa agama, ini dosa sosial, kemasyarakatan dan politik. Seperti lenyapnya syura, mesyuarat sesama umat Islam, dan hilangnya keadilan sosial, lenyapnya kebebasan, lenyapnya hak-hak bangsa serta kemuliaan manusia, penyerahan urusan kepada orang yang bukan ahli, pilihan raya yang tidak jujur, merampas kekayaan umat, nepotisme, sekretinisme, serta meluasnya pola hidup hedonisme yang membinasakan. Hedonisme ni maknanya hiburan yang membinasakan. Yang ni yang dosa sosial. Tapi manusia tak nampak dua dosa ini. Satu dosa agama, bomo, sihir, syirik, yang tu dia tak ambil kisah. Yang keduanya yang orang tak kisah ialah dosa-dosa sosial dalam bidang politik, ketidakadilan, kezaliman, pembahagian harta kekayaan, hiburan yang melampau dan sebagainya. Yang tu yang tak diambil peduli oleh umat Islam kebanyakannya. Maka jadilah pada kita hari ini, kita hanya duk tumpu pada benda kecil. Talqin tu tak boleh baca, duk betul yang tu. Tapi kita tak nampak yang budak-budak umur 5 tahun dah diajar menyanyi, 4 tahun dah diajarnya buat maksiat, 6 tahun dah diajarnya talent time. Yang tu lagi besar. Yang baca talqin tu tuan-tuan 20 orang je pergi dengar kubur. Tapi yang mai temuduga akademi Fantasia beratus ribu, berpuluh ribu. Yang buat maksiatnya berpuluh ribu. Yang terlibat dengan zina ni beratus ribu. Selama 6 tahun ni saja 500 lebih, 500 mayat budak dibuang. Buang bayi dalam tempoh 6 tahun 500 lebih.
Untuk Januari bulan ni saja 17 mayat dijumpai, yang tak dijumpai. Budak yang dibuang bulan Januari saja 17 orang. Yang jumpa, yang hak hilang terus. Yang dia duk gonggong makan lautan, kita tak tahu. Yang itu lagi besar untuk kita sama-sama perbaiki daripada duk cerita bab talqin, duk cerita bab doa selamat. Benda tu tak ada apa tuan-tuan. Selagi mana kita tak anggap wajib, talqin itu adalah harus. Saya baru ni sahabat saya mati, saya tak baca talqin. Saya baca doa tahlil, hujan turun, saya balik. Nak baca talqin pada hujan lebat tu. Kalau tuan-tuan raja baca, seorang pukul 7 maghrib baca, saya takut, saya nak balik. Saya baca tahlil, depa duk turun mayat, saya tengok gelap dah. Hai, nak hujan ni. Dah tengok dah 6.50. 6.50 gelap dah. Kubur ada 20 orang. Saya kata ambil aku baca tahlil siap-siap. Sambil dia duk turun kubur tu, duk turun tanah, saya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis-habis la ilaha illallah, doa. Hujan turun, turun. Saya kata tak payah talqin, hujan lebat. Jom balik. Maghrib ni. Balik. Turun di bawah tu hujan serat. Hujan seriak terus. Saya kata imam, Tok Imam nak baca talqin, baca. Saya nak balik, saya tak mau baca. Saya pun tak mau. Balik dah tuan-tuan. Bukannya wajib. Talqin bukan wajib. Kalau lapang masa, bacalah. Main gerak gempita, guruh gempita, nak baca pasal apa? Tak payah baca pun tak apa. Kita tak anggap wajib. Yang jadi bid'ahnya bila anggap wajib. Yang tu baru jadi bid'ah. Tahlil ni tidak bid'ah, dia harus. Dia menjadi bid'ah bila tuan-tuan anggap mesti buat. Baru jadi bid'ah. Baik, sekadar itu saja. Tandakan di situ, insya-Allah kita sambung lagi bulan hadapan, insya-Allah. Ya. Ya. Kes murtad. Kes murtad dia tak mau jumpa saya. Itu saya sebut dia nak jumpa saya patutnya hari Rabu. Saya tunggu hari Khamis pun dia tak main, saya telefon dia pun dia tak angkat. Jadi mungkin kena tangkap kan, mati tak tahu lah, wallahu alam. Jadi kita doa mudah-mudahan dia balik pada Islam. Saya telefon pun dia tak angkat, saya hantar mesej pun dia tak balas. Isteri dia pun tak balas, dia pun tak balas. Jadi saya tak tahu perkembangan dia. Kita doa supaya dia kembali pada Islam. Boleh ya? Ada lagi masalah? Apa yang belum dapatkan doa, tuan-tuan boleh ambil doa di luar sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu.